Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Muhaimin Adib bin Nur Hafizi, mewakili daripada kumpulan 15, akan membentangkan tentang falsafah agama dan pembangunan rohani. Sebelum itu, mari saya kenalkan ahli-ahli kumpulan saya. Falsafah agama dan pembangunan rohani. Persoalan kita pada hari ini ialah, apakah itu falsafah? Apakah itu pula rohani? Saya akan menerangkan mengenai falsafah dahulu. Falsafah ialah satu disiplin ilmiah yang mengusahakan kebenaran yang umum dan asas. Perkataan falsafah dalam bahasa Melayu berasal daripada bahasa Arab yang juga berasal daripada perkataan Yunani yang bermaksud cinta kepada hikmah. Secara umumnya, falsafah mempunyai ciri-ciri seperti berikut. Pertama, merupakan satu usaha pemikiran yang tuntas. Kedua, tujuannya adalah untuk mendapatkan kebenaran. Bagi rohani pula, apakah itu rohani? Rohani ataupun kerohanian dalam maksud terhad merujuk kepada perkara-perkara yang berkait dengan roh. Manakala dalam maksud yang lebih luas membawa maksud semangat intrinsik yang dipunyai segala jirim di dunia. Walaupun begitu, rohani selalu dikaitkan dengan perasaan dalaman manusia yang melibatkan emosi kendiri dan penaklukan strategik. Kesucian rohani sangat ditekankan dalam agama. Kesucian rohani membawa maksud keadaan mental yang logik dan mementingkan kesihatan manusia sejagat dan barulah kebaikan individu itu sendiri. Terdapat pelbagai falsafah agama dan doktrin kehidupan di muka bumi ini. Tetapi pada hari ini, saya dan bersama ahli kumpulan saya akan membincangkan 5 doktrin kehidupan di Malaysia. 5 doktrin kehidupan ini adalah Islam, Hindu, Buddha, Kristian dan kepercayaan tradisional. Rakan-rakan saya akan menyambung pembentangan ini dan akan membentangkan kesemua doktrin kehidupan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin menceritakan tentang latar belakang agama Islam. Agama Islam atau perkataan Islam itu sendiri adalah perkataan Arab yang bermaksud sejahtera. Baiklah, pada kurun ke-7, agama Islam ni muncul di semenanjung Arab apabila Rasulullah SAW, Nabi Muhammad yang merupakan Rasul terakhir dalam umat Islam, telah pun mendapat wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan sekalian alam, di Gua Hira. Ketiga agama Islam diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah. Pada ketika itu, masyarakat Arab kebanyakannya menyembah berhala dan mempunyai masalah sosial yang tinggi. Jadi Rasulullah mengajar agama Islam
secara tertutup pada awalnya khusus kepada ahli keluarga dan juga kawan-kawan. Kemudian Rasulullah menyebarkan agama Islam ini terus ke seluruh penduduk Mekah. Pada tahun 622 Masihi, baginda dan pengikutnya berhijrah ke Madinah. Peristiwa ini dipanggil peristiwa hijrah. Semenjak daripada peristiwa itu, bermulalah kalender Islam ataupun kalender hijrah. Jadi setelah wafatnya Rasulullah SAW, ajaran agama Islam ini disambung oleh khalifah-khalifah yang terdiri daripada sahabat-sahabat Rasulullah sendiri. Antara khalifah yang dilantik yang pertama adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Seterusnya disambung oleh Sayyidina Umar Al-Khattab, dan seterusnya Sayyidina Uthman bin Affan, dan yang terakhir sekali adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi seterusnya agama Islam ini terus berkembang sejauh Atlantik di barat dan Asia Tengah di timur. Ini dipanggil sebagai zaman Khulafa Ar-Rashidin. Setelah tamatnya zaman Khulafa Ar-Rashidin ini, tertubuh satu kerajaan dipanggil kerajaan Muawiyah sempena datuknya yang bernama Umayyah yang mewujudkan zaman Islam beraja. Ketika ini penyebaran agama Islam dan budayanya terus berkembang ke seluruh negara yang ditakluk oleh kerajaan Bani Umayyah, Bani Abbasiyah dan juga kerajaan Turki Uthmaniyah. Namun zaman Islam beraja ini tamat dalam Perang Dunia Kedua apabila kerajaan Turki Uthmaniyah tewas. Namun agama Islam terus disebarkan oleh pemimpin-pemimpin agama Islam di seluruh dunia sehingga sekarang. Dalam agama Islam ni kita ada dua rukun. Yang pertama adalah rukun Islam. Rukun Islam yang pertama adalah mengucap dua kalimah syahadah. Yang kedua, mendirikan solat 5 waktu sehari semalam. Yang ketiga, puasa di bulan Ramadan. Yang keempat, mengeluarkan zakat. Dan yang kelima, menunaikan haji jika mampu. Seterusnya, rukun iman. Rukun iman yang pertama adalah beriman kepada Tuhan, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, beriman kepada malaikat. Dan yang ketiga, beriman kepada kitab suci Al-Quran. Yang keempat, beriman kepada Nabi dan Rasul. Yang kelima, beriman kepada hari kiamat. Dan yang terakhir sekali, beriman kepada qada dan qadar. Jadi agama Islam ini mengajar umatnya untuk mengenali ataupun mengetahui fitrah manusia itu sendiri, iaitu hidup bertuhan dan juga kebergantungan. Jadi umat Islam wajib melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan terus beramal soleh. Islam juga menegaskan keharmonian hidup masyarakat bersama. Umat Islam dilarang menggunakan kekerasan kepada seluruh makhluk, termasuklah haiwan-haiwan dan juga tumbuh-tumbuhan. Jadi itulah sahaja daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menerangkan falsafah agama dan doktrin kehidupan Kristian. Agama Kristian atau agama Nasrani adalah agama Samawi yang dibawa oleh Nabi Isa AS kepada Bani Israel, berpandukan kepada ajaran Nabi Musa serta bersumberkan ajaran dari kitab Taurat. Agama Kristian yang asal mula diselewen dan ditokok tambah oleh musuhnya, sehinggakan agama ini bertukar corak menjadi agama Kristian ciptaan manusia dan keaslian samawinya telah tercemar. Tokoh yang bertanggungjawab melakukan perubahan dan penyelewengan ini ialah St. Paul, dan agama ini dinamakan Paulism, agama Paul. Sewaktu belum memeluk agama Kristian, Paul merupakan salah seorang penganut Yahudi yang kuat berpegang pada ajaran agamanya. Paul menjadi musuh utama kepada agama Kristian dan penganutnya. Dia memeluk agama Kristian bertujuan untuk merosakkan agama Kristian dengan menggunakan senjata baru, iaitu senjata merosakkan agama Kristian dari dalam dengan membuang ajaran asal yang penting dan memasukkan beberapa perkara baru ke dalamnya, iaitu pertama, boleh makan babi, kedua, boleh minum arak, ketiga, mempercayai tiga Tuhan atau Trinity, keempat, menganggap Nabi Isa AS adalah anak Tuhan, Son of God. Seterusnya, latar belakang Kristian. Pengasas agama Kristian dikatakan Jesus Christ ataupun Nabi Isa. Agama Kristian menganggap Jesus Christ sebagai jemaat Tuhan. Kitab suci agama Kristian ialah Bible, dan terdapat 4 prinsip utama dalam agama Kristian, iaitu pertama, terdapat satu Tuhan yang mencipta seluruh alam. Kedua, berpegang pada konsep Trinity. Ketiga, ajaran Yesus hendaklah diikuti
seperti harus mencintai Tuhan, layan secara adil, hidup aman dan damai. Keempat, setiap orang akan diadili oleh Tuhan berasaskan tingkah lakunya di dunia. Yesus Kristus mati disalib dianggap dapat menubus seluruh umat manusia. Antara amalan agama Kristian ialah tempat ibadat penganut agama Kristian seperti gereja, gospel dan chapel. Seterusnya, penganut Kristian melakukan upacara ritual agama Kristian di gereja. Pembaptisan ialah upacara keagamaan menaburkan air ke dahi seseorang untuk penyucian dan kemasukan ke gereja Kristian. Kebanyakannya dilakukan pada anak-anak kecil dan disertai dengan pemberian nama. Seterusnya, Eucharist, iaitu upacara Kristian memperingati jamuan terakhir di mana roti dan anggur disucikan dan dimakan. Seterusnya, pengakuan dosa, iaitu confession. Dan terakhir, perkahwinan. Apa itu konsep Trinity? Konsep Trinity ialah tunjang akidah agama Kristian dan ia merupakan konsep kepercayaan dan penyembahan terhadap kesatuan tiga Tuhan. Pertama, Tuhan Bapa, Father of God, ataupun kenali Tuhan Yahweh. Kedua, Anak Tuhan, Son of God, iaitu Nabi Isa ataupun Jesus Christ. Ketiga, Ruhul Kudus, the Holy Spirit, iaitu datang dari Tuhan Bapa dan Tuhan Anak. Dosa dan pahala. Setiap perbuatan jahat dan menyalahi perintah Tuhan dianggap berdosa. Seterusnya antaranya ialah dosa warisan atau disebut sebagai original sin. Cara memohon keampunan kepada Tuhan iaitu dengan berjumpa seorang paderi, priest dalam upacara confession. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nazrin bin Zaimi. Hari ini saya akan bentangkan tentang agama Buddha. Terdapat 7 peringkat dalam penceritaan kelahiran Buddha. Peringkat pertama dari mimpi pelik, peringkat kedua kelahiran, peringkat ketiga menjadi zahid ataupun sami, peringkat keempat mengusirkan kekuatan jahat, peringkat kelima menjadi Buddha, peringkat keenam penyebaran ajarannya, peringkat ketujuh kematian Buddha. Ciri-ciri agama Buddha. Buddha merupakan manusia, bukannya dewa. Siddhartha Gautama boleh menjadi Buddha. Segalanya bergantung kepada keupayaan dan kecekalannya sendiri, bukannya dilahir semula jadi. Buddha adalah benar, sama rata kepada semua. Setiap lapisan masyarakat, tidak kira kaya atau miskin, semuanya dianggap sama rata dalam mata Buddha. Buddha tidak mengakui kemunculan dewa yang membentuk dunia. Buddha menganggap dewa sebagai sesuatu yang diimajinasikan oleh manusia untuk menjadikan satu kepercayaan bahawa dunia ini memangnya dicipta oleh dewa. Selain itu, agama Buddha tidak mengabaikan agama lain atau mengutuk agama lain sebagai agama jahat. Agama Buddha mengakui semua jenis agama di dunia ini dan membezakan semua agama dengan kefahamannya yang susah atau senang, bukannya dibezakan dengan mengatakan cirinya baik atau buruk. Buddhism adalah demokrasi dan kebebasan. Dalam ajaran agama Buddha, kenyataan dan ilmu yang diajar bukannya perintah yang mestinya dituruti. Sesiapa yang tidak faham boleh mengemukakan soalannya dan soalan ini akan dijelaskan sehingga mencapai kefahamannya. Buddha pernah berkata, keraguan yang besar akan mendapat lebih banyak pengajaran. Keraguan yang sedikit akan mendapat pengajaran yang sedikit. Manakala jika tiada keraguan, maka tiada pengajaran boleh dicapai. Bendera Buddha. 6 jenis warna telah digunakan untuk membentuk bendera Buddha. 6 jenis warna ini merupakan warna kecahayaan yang terpancar daripada tubuh badan Buddha semasa beliau Cheng Dao. Biru, pengabdian; kuning, kebijaksanaan; merah tua, kasih sayang; putih, suci; jingga, giat. Campuran 5 warna, kombinasi 5 sifat. Bunga lambang agama Buddha, bunga teratai. Semasa Buddha Siddhartha Gautama dilahirkan, beliau telah berjalan sebanyak 7 langkah ke hadapan dan tiap-tiap langkah itu telah mengembangkan sekuntum bunga teratai.
Oleh itu, bunga teratai diperkenalkan sebagai lambang kelahiran Buddha. Selain itu, penganut-penganut agama Buddha percaya bahawa keikhlasan dan kecekalan seorang penganut Buddha semasa menimba ilmu ajaran agama Buddha dapat dilihatkan melalui perkembangan bunga teratai. Yang rajin, maka bunga mengembang dengan cantik. Yang malas, maka bunga menjadi layu. Perayaan Hari Wesak. Perayaan Hari Wesak merupakan satu perayaan yang paling penting dalam agama Buddha. Ia dirayakan pada bulan Mei pada waktu terang bulan. Hari ini merupakan hari peringatan kepada 3 peristiwa yang penting mengenai Buddha, iaitu kelahiran Buddha, penjadian Buddha dan kemangkatan Buddha. Pada hari ini, penganut agama Buddha akan mengunjungi kuil Buddha untuk pemberian penghormatan kepada Buddha dan juga pembacaan kitab-kitab. Pada hari ini juga, penganut agama Buddha akan melepaskan burung merpati, memberi makan kepada orang miskin dan juga kepada sami-sami. Pada malam pula, peralakan kereta berhias akan diadakan. 5 larangan kepada agama Buddha. Pertama, tidak membunuh, tidak mengancam nyawa orang lain. Kedua, tidak mencuri, iaitu tidak mengancam harta orang benda lain. Ketiga, tidak berzina, iaitu tidak mengancam kesucian orang lain. Keempat, tidak berbohong, iaitu tidak mengancam reputasi orang lain. Kelima, tidak minum arak, tidak mengancam rasional sendiri dan keselamatan orang lain. Dalam agama Taoism juga mempunyai 5 larangan ini yang diperkenalkan oleh Tai Shang Lao Jun, pepatah agama Buddha. Baik seseorang itu berilmu daripada mempunyai kekayaan. Setiap satu kelahiran mesti diikuti dengan kematian. Oleh itu, seseorang itu sepatutnya takut akan kelahiran daripada kematian, kerana tiada kelahiran maka tiadanya kematian. Kebencian terhadap orang lain adalah satu kesengsaraan pada diri sendiri. Seterusnya, air yang tenang tidak dapat melahirkan seorang pengemudi yang baik. Akhir sekali, itu dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baiklah, hari ini saya akan menerangkan sedikit tentang agama Hindu ataupun Hinduism. Ia juga dikenali sebagai Dharma Vaidika. Ia merupakan agama dan falsafah yang berasal daripada benua India. Agama ini diketahui umum sebagai antara agama yang tertua di dunia, dan kitab yang pertama agama ini ialah kitab Veda, dan selepas itu berlangsungnya masa, banyak lagi kitab-kitab yang lain juga muncul. Selain itu, istilah Hinduism merangkumi berbagai-bagai aliran fikiran serta upacara-upacara amal yang amat berbeza. Banyak penganut Hindu yang dipengaruhi oleh falsafah Advaita yang bersembahyang kepada berbagai-bagai dewa dan menganggap dewa-dewi ini sebagai penjelmaan untuk satu roh yang agung. Sedangkan banyak penganut yang lain menumpukan kepada satu konsep mufrad untuk Tuhan, umpamanya Vaishnavism, Shaivism dan juga Shaktivism. Hinduism ialah agama yang ketiga terbesar di dunia dan lebih kurang 900 juta penganutnya, dan kira-kira 90% daripada bilangan itu tinggal di India. Seterusnya, agama Hindu seringkali dianggap sebagai agama yang beraliran politism kerana memuja banyak dewa, namun ianya tidaklah seperti itu. Dalam agama Hindu, dewa bukanlah Tuhan tersendiri. Menurut umat Hindu, Tuhan itu Maha Esa, tiada duanya. Dalam salah satu ajaran falsafah Hindu, iaitu Advaita Vedanta, menegaskan bahawa hanya ada satu kekuatan dan menjadi sumber dari segala yang ada, iaitu Tuhan, yang memanifestasikan dirinya kepada manusia dalam pelbagai bentuk. Dalam agama Hindu ada 5 keyakinan dan kepercayaan yang disebut dengan Pascharada. Pascharada merupakan keyakinan dasar umat Hindu. 5 keyakinan tersebut ialah yang pertama, iaitu Brahman, iaitu percaya kepada Tuhan yang Maha Esa dan segala aspeknya. Yang kedua ialah Atman, iaitu percaya dengan adanya jiwa dalam setiap makhluk. Yang ketiga ialah Karma Pala, iaitu percaya dengan adanya hukum sebab akibat dalam setiap perbuatan. Yang keempat, Samsara, iaitu percaya dengan adanya proses kelahiran semula. Dan yang terakhir ialah Moksa, percaya bahawa kebahagiaan tertinggi merupakan tujuan akhir manusia. Agama Hindu telah terpelihara sejak zaman dulu lagi.
dan idea bahawa Tuhan wujud itu dan boleh dialami secara mendalam. Mereka percaya dengan kitaran kelahiran, kematian dan kelahiran semula iaitu samsara, di mana sistem ini bergantung kepada amalan-amalan iaitu karma seseorang itu yang akan menentukan kehidupan seterusnya di alam yang lain. Yoga ataupun penyatuan ialah amalan rohaniah untuk mencapai penyatuan antara Atman iaitu roh diri dengan Brahman iaitu roh Tuhan. Brahman merupakan satu realiti yang menyuruh menjadikan ia melalui 3 sifatnya, iaitu yang pertama ialah Brahma iaitu pencipta, yang kedua ialah Vishnu iaitu pemelihara dan yang ketiga ialah Shiva, Tuhan pemusnah dan kelahiran semula. Brahma, Vishnu dan Shiva mewakili Trinity Hindu ataupun Trimurti. Ini pula boleh ditambah dengan pemujaan kuasa feminin alam semesta iaitu Shakti yang juga dipanggil sebagai Devi. Orang Hindu mempunyai 3 kepercayaan utama dan 3 kepercayaan utama tersebut ialah yang pertama, Shaivism, iaitu pemujaan Shiva dipercayai sebagai dewa yang paling hebat, iaitu dewa musnah dan pencipta semula. Shiva juga dikenali sebagai Mahadev ataupun Mahadewa, kuasa ciptaan yang dirayakan dengan penyembahan lingam, satu objek pujaan berbentuk huruf R yang lazimnya terdapat di kuil-kuil dan juga rumah-rumah orang beragama Hindu. Yang kedua ialah Vaishnavism. Pemujaan Dewa Vishnu merupakan amalan paling popular di kalangan orang Hindu kerana dewa ini sering mengambil bentuk manusia dari masa ke semasa untuk membantu manusia. Dewa ini telah melalui 9 kehidupan semula dan ia diramalkan akan kembali hidup semula dalam bentuk yang lain. Daripada 9 kelahiran ini, 2 kelahiran yang paling utama ialah ketika dewa ini mengambil bentuk manusia sebagai Rama dan juga Krishna, dan yang terakhir ialah Shaktism. Pemujaan tenaga aktif wanita yang termasuk kuasa pemusnah Kali dan yang lebih lembut iaitu Dewa Parvati dan juga Uma. Sebentar tadi merupakan serba sikit penerangan tentang agama Hindu dan saya berharap semua dapat mengambil input daripadanya, dan itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Azmi Ammar bin Muhammad Nazri. Saya ingin menuliskan pembentangan yang bertajuk Kepercayaan Tradisional, iaitu kepercayaan yang wujud pada zaman dahulu. Kepercayaan ini wujud pada zaman Mesolitik, namun kepercayaan ini tidak jelas. Ia hanya dapat dikesan melalui cara-cara pengemumi mayat. Terdapat banyak kepercayaan yang telah wujud pada zaman dahulu, namun saya ingin menekankan tentang kepercayaan animisme dan dynamisme. Animisme merupakan kepercayaan kepada sebuah jenis roh ataupun semangat. Dikatakan setiap makhluk, harta benda dan tumbuh-tumbuhan mempunyai roh ataupun semangat yang tersendiri. Dipercayai roh ini tidak boleh hancur seperti jasad. Apabila seseorang itu meninggal dunia, rohnya akan meninggalkan jasad dan akan tinggal di tempat-tempat tertentu. Animisme juga kepercayaan tentang makhluk halus, iaitu makhluk yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar seperti hantu, bunian, jembalang dan sebagainya. Ciri-ciri animisme: kewujudan roh dan semangat dan kuasa gaib, orang perantaraan, kepercayaan kepada penunggu. Dynamisme merupakan kepercayaan terhadap wujudnya kekuatan ataupun dipanggil mana. Mengenai kepercayaan dynamisme, S. Wojowosito menjelaskan bahawa setiap makhluk mempunyai kekuatan-kekuatannya yang tersendiri. Sesuatu benda ataupun makhluk mempunyai kekuatan yang berbeza daripada makhluk dan benda yang lain. Mana ataupun kekuatan ini mempunyai kekuatan yang berbeza daripada bahagian-bahagian badan yang tertentu. Umpamanya, kepala lebih banyak daripada kaki dan juga bahagian belakang lebih banyak daripada bahagian depan. Dikatakan juga bahawa orang yang lebih banyak mana ataupun kekuatan ini adalah lebih berbahaya. Sebab itulah terdapat wujudnya golongan-golongan yang memburu kepala ataupun dipanggil kannibalisme. Perbuatan ini hanya bertujuan untuk merampas mana musuhnya dan mempokokkan mana dirinya. Dipercayai bahawa roh dan semangat ini perlu dipuja agar menambah rezeki dan membawa kepada kebaikan. Bagi memuja kepercayaan ini, lahirlah mantra, unsur tarian ataupun mainan dan sebagainya yang
sama ada hubungan dengan kepercayaan ini. Setelah daripada itu, wujudnya transformasi kepercayaan masyarakat Melayu. Kepercayaan Islam telah banyak mencorakkan suasana masyarakat Melayu. Masyarakat telah diperkenalkan dengan konsep akidah yang jelas, iaitu akidah Tauhid. Masyarakat mula meninggalkan alam mitos dan khayalan dan mula menuju kepada alam-alam pemikiran dan peraturan hidup yang jelas. Kesimpulannya, walaupun kepercayaan animisme dan demonisme ini telah berubah kepada kepercayaan lain, namun masih ada segelintir orang menggunakan kepercayaan ini di dalam kehidupan seharian mereka. Hasil interaksi tamadun Islam ini telah memberi impak yang cukup besar kepada aspek sosioekonomi, politik, kepercayaan dan juga pemikiran. Amalan, khurafat dan juga mitos ini telah berubah kepada konsep Islamiah yang menjamin kehidupan harian yang lebih baik. Sekian sahaja daripada kami. Harap apa yang kami sampaikan bermanfaat kepada anda semua. Sekian, terima kasih.